Maharaja Pedang Tertinggi, C13-12 Meridian. Bab 13-12 Meridian. Qi adalah perkara yang luar biasa. Kekuatan yang diberikan oleh keterbatasan badan fizikal adalah kuasa yang tidak kelihatan. Ia boleh memecahkan prasasti batu, memindahkan gunung dan laut. Ia boleh menentang langit dan mengubah nasib. Ia boleh memanjangkan hayat dan menjadikan sesuatu kelihatan daripada ketiadaan. Qi yang luar biasa ini, ia menyerang 12 meridian utama badan manusia mengikut tertib dan memperhalusi titik acuh point. Dengan cara itu, kuasa tertinggi dihasilkan dan ini adalah asas kepada seorang seniman mempertahankan diri. Ding Hao cepat-cepat tenggelam dalam kandungan buku itu. Jadi manusia di Land of Infinity semuanya mempunyai 12 meridian dalam badan mereka. Dan dalam setiap meridian, terdapat 9 acuh points utama. Sebaik sahaja ahli mempertahankan diri mengaktifkan benih Qi dan menggenggam Qi, mereka kemudian boleh menggunakannya untuk memperhalusi tubuh fizikal mereka. Qi akan meluru melalui meridian mereka dan memperhalusi titik akut mereka. Ini adalah cara penanaman yang paling asas. Sistem seni mempertahankan diri telah disempurnakan mengikut evolusi dan penyelidikan kuasa besar umat manusia yang tidak terkira banyaknya sejak berpuluh ribu tahun yang lalu. Secara umumnya, 12 meridian adalah dari mudah hingga sukar. Antaranya, meridian pertama yin kecil tangan ialah meridian pertama badan manusia. Ia dipanggil meridian pertama seni mempertahankan diri. Semua ahli bela diri terpaksa bermula dengan meridian ini apabila mereka mula menanam meridian. Mereka perlu memupuk meridian pertama dan 9 titik acuh point di dalamnya sebelum mereka boleh terus memupuk meridian kedua. Dan setiap meridian dan 9 titik acuh pointnya adalah alam seni mempertahankan diri. Oleh itu, sistem penanaman untuk ahli bela diri manusia di dunia ini tidaklah rumit. Mengikut darjah penanaman yang berbeza setiap orang pada 12 meridian dan titik acuh point mereka, mereka dibahagikan kepada 12 alam berikut. Mereka ialah pelajar bela diri, ahli bela diri, guru besar, guru besar, guru besar, guru besar, raja bela diri, maharaja bela diri, maharaja bela diri, bijak bela diri, dewa bela diri dan dewa bela diri. Contohnya, orang biasa yang mengaktifkan benih Qi dan menangkap kuasa gaibnya, dan kemudian, menggunakannya untuk membuka meridian pertama yin kecil tangan akan berada di alam pelajar bela diri. Apabila mereka membuka meridian kedua yang minor tangan, mereka akan memasuki alam seniman mempertahankan diri. Begitu seterusnya dan seterusnya. Setiap meridian sepadan dengan alam dalam seni mempertahankan diri. Apabila seseorang membuka kesemua 12 meridian dan mencapai kesempurnaan 12 alam, mereka kemudiannya akan menjadi dewa martial. Mereka akan dapat mengembara ke langit dan bumi, mencapai kehidupan kekal dan kemuliaan, sama seperti dewa dalam legenda. Kemungkinannya tidak berkesudahan. Terdapat juga tahap yang berbeza dalam setiap alam seni mempertahankan diri mengikut berapa banyak titik akut dalam setiap meridian dibuka. Mari kita jadikan alam pelajar silat sebagai contoh. Dalam meridian pertama yin minor tangan, juga dikenali sebagai meridian pertama seni mempertahankan diri, terdapat 9 titik akut. Dengan membuka acuh point pertama, orang itu akan dikenali sebagai one acuh point martial student. Dengan membuka 2 acuh points, mereka akan dikenali sebagai two acuh point martial student. Pembukaan setiap acuh point baru akan membawa kepada seseorang memperoleh kuasa baru dan kekuatan mereka akan berlipat ganda. Seseorang hanya boleh memasuki alam seniman mempertahankan diri apabila kesemua 9 acuh points dibuka, menunjukkan penyiapan 9 acuh points. Hanya selepas itu, mereka akan mempunyai keupayaan untuk membuka meridian kedua seni mempertahankan diri, meridian kecil tangan yang. Selak ke halaman ini, Ding Hao menutup matanya dan mula berfikir untuk seketika susulan itu, dia tidak meneruskan bacaan buku itu, sebaliknya mula mengikut kaedah dalam formula melukis Qi dan mengurut dirinya. Dia cuba memanggil kuasa Qi dalam badannya dan mengaktifkan benih Qi. Secara teorinya, terdapat prasyarat untuk mengaktifkan benih Qi. Itulah sebabnya kekuatan fizikal harus berada pada tahap kemuncaknya. Ia juga perlu memenuhi 5 keperluan utama, iaitu banyak darah, tulang yang kuat, organ halus, darah seperti kristal, dan kawalan halus. Pada masa lalu, Ding Hao tidak menjalani latihan yang sistematik, dan pastinya tidak akan memenuhi keperluan sedemikian.
Namun, selepas perubahan aneh yang dialaminya di dalam gua di tebing itu, tubuh Ding Hao seolah-olah berada dalam keadaan misteri. Kekuatan dan kualitinya telah meningkat berlipat kali ganda. Malah Ding Hao sendiri tidak tahu keadaan badannya sekarang. Oleh itu, dia bersedia untuk mencubanya. Benih Qi adalah metafora. Ding Hao mengikuti kaedah melukis formula Qi. Dia menenangkan nafasnya dan cuba mencari Qi yang tidak kelihatan dalam tubuhnya. Dia merasakan aliran perlahan Qi dalam dantiannya hampir serta-merta. Ia terlalu mudah. Ini adalah langkah pertama untuk mengaktifkan benih Qi dan ia dipanggil melukis Qi. Menurut penerangan dalam melukis formula Qi, orang biasa perlu mencuba sekurang-kurangnya berpuluh ribu kali sebelum mereka berjaya melukis Qi teruskan. Ding Hao memanggil Qi yang lemah dalam tubuhnya dan mengumpulkan mereka ke tengah dantiannya tanpa henti. Kemudian, dia mula merangsang pusarnya dengan corak yang aneh. Seperti dahulu, hampir pada saat Ding Hao memikirkannya, Qi suci berwarna putih keperakan seperti benang sutera tumbuh di bawah pusarnya. Ia kemudian dengan cepat memekatkan putaran dengan pantas. Dalam masa yang singkat, benih sebesar ibu jari terbentuk. Ia bujur, jernih, dan bersinar. Dengan cemerlang, ia berputar perlahan, tegas dan semula jadi dalam dantian Ding Hao. Benih Qi, saya berjaya begitu cepat. Ding Hao sangat terkejut. Menurut formula melukis Qi, walaupun jenius seni mempertahankan diri dengan fizikal istimewa dan bakat yang jarang berlaku akan menghabiskan banyak masa dan tenaga untuk mengaktifkan benih Qi mereka. 10 hari dianggap sebagai tempoh masa biasa. Untuk menyelesaikannya dalam 1 hari akan mengejutkan dunia. Sementara itu, Ding Hao telah melakukannya dalam masa kurang 5 minit dan berjaya. Ini terlalu pantas, bukan? Haha, mungkinkah saya genius 1 dalam 10 juta? Ding Hao hampir tidak dapat meluahkan rasa terkejut yang dirasainya. Sebagai bekas gaib, kesombongannya telah sangat berpuas hati. Selepas dia bergembira seketika, Ding Hao memaksa dirinya untuk bertenang dan memasuki semula keadaan fikiran yang tenang. Dia terus menggunakan kaedah dalam formula melukis Qi dan mula memanaskan benih Qi, menapis dan meningkatkan Qi-nya. Benih Qi perlu dipanaskan dan disiram supaya ia terus membesar. Dan hanya selepas ia berpuas hati, ia akan bercambah dan bercambah, memberi makan kembali ke dalam tubuh manusia. Ia akan menghasilkan Qi dan mengubah badan fizikal seseorang, menimbulkan transformasi dalaman yang halus. Kemudian, ia akan membuka khazanah yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Inilah sebabnya mengapa seniman bela diri berdiri jauh daripada orang biasa. Bakat luar biasa Ding Hao muncul semula. Dalam masa kurang daripada 2 jam, Ding Hao memuaskan benih Qi-nya. Dalam inti dantiannya, benih Qi bersinar dengan cemerlang seperti salji putih dan ais keras. Ia memancarkan daya tarikan yang tidak dapat digambarkan apabila serpihan Qi perak mengelilingi dan berputar di sekitar benih Qi. Menurut formula melukis Qi, ini bermakna benih Qi telah disempurnakan dan dia telah secara rasmi menangkap Qi. Berdasarkan alam, dia berada pada tahap seorang pelajar martial jarak pertengahan. Ding Hao membuka matanya dan perlahan-lahan bangkit. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya selepas mengaktifkan benih Qi. Ding Hao berpaling meninggalkan pondok dan memasuki halaman. Dia memegang pedang berkarat di tangannya dan berlatih tanpa henti 1 set corak pedang asas. Kemudian, dia berlatih pedang salib pantas. Maharaja pedang tertinggi. Si 14 gadis cantik berbaju putih. Bab 14 gadis cantik berbaju putih. Di bawah cahaya bulan putih keperakan, sekumpulan cahaya pedang merah berkelip-kelip masuk dan keluar. Mereka berguling ke sana kemari, dan pedang bersiul. Ia percuma dan kasual. Pergerakan Ding Hao berkembang dari perlahan ke cepat dan kemudian perlahan dari cepat kepada sangat perlahan. Dia tenggelam dalam keadaan misteri. 4 jam berlalu dalam sekelip mata dan bulan tergantung di tengah. Langit. Pergerakan Ding Hao sangat perlahan sehingga tidak dapat diperlahankan lagi. Ia seperti gerakan perlahan dalam filem tetapi mempunyai daya tarikan tertentu. Jika seseorang telah merenung trajektori pedang berkarat di sisi, mereka pasti akan berasa letih, pening dan pengsan dalam beberapa saat.
Kekuatan pedang telah jauh melebihi kemahiran pedang biasa. Apa yang lebih jarang ialah Ding Hao tidak berpeluh seteruk sebelum ini. Sebaliknya, dia hanya mempunyai beberapa titik peluh halus dan jernih. Wush! Ding Hao menyimpan pedangnya yang berkarat dan mengangguk, berpuas hati. Saya pernah berasa letih apabila berlatih dengan pedang lebih daripada 10 kali. Peluh juga akan mengalir tanpa henti dari liang saya. Ini sebenarnya adalah kehilangan tenaga yang tidak normal dari badan saya. Kini, saya pada asasnya boleh mengunci tenaga dalam badan saya dan hanya berpeluh sedikit walaupun saya berlatih kemahiran pedang saya selama lebih daripada 6 jam. Lagipun tak rasa penat langsung. Inilah rahsia mengaktifkan benih Qi kan? Ding Hao perlahan-lahan memahami misteri Qi. Menurut rekod dalam formula melukis Qi, Ding Hao sudah boleh memindahkan Qi ke dalam meridian pertama seni mempertahankan diri, juga dikenali sebagai meridian yin kecil tangan. Dia secara rasmi boleh memasuki alam pelajar bela diri. Namun, Ding Hao tidak meneruskan. Lagipun, formula Qi lukisan adalah perkara biasa dan tidak menyimpan sebarang misteri. Jika Ding Hao mahu menjadi kuasa sebenar, dia perlu memupuk kemahiran yang lebih baik. Secara rasmi memasuki sek pencari ilmu pedang dan memupuk dalam artikel Tai Huan bertanya pedang dan indera Qi kelas pertengahan adalah pilihan terbaik. Lagipun, kemahiran sihir yang baik boleh membantunya meletakkan asas yang kukuh untuk alam seni mempertahankan diri masa depan. Tambahan pula, dia sepatutnya tidak menghadapi sebarang masalah untuk lulus peperiksaan kemasukan sek pencari ilmu pedang kerana dia telah sampai ke pintu masuk alam pelajar bela diri. Sekarang Ding Hao sudah pun menguasai 2 set permainan pedang. Dia tidak mempunyai pengalaman pertempuran sebenar dan kemahiran mengelak. Dia mengeluarkan manual rahsia gerak kaki yang tahap rendah dari pangkat manusia. Ia dipanggil langkah menakjubkan dan dia mula membaca dan mengamalkannya. Langkah menakjubkan dinamakan demikian sempena pergerakan pantas angsa-angsa. Menurut manual, apabila seseorang berlatih gerak kaki dengan baik, mereka akan dapat bergerak sepantas angsa-angsa. Apabila digunakan dengan permainan pedang, kuasa akan berlipat ganda. Apabila seseorang menguasai kemahiran itu, mereka akan dapat bergerak 10 kali dalam satu saat. Ia dianggap sebagai salah satu kemahiran bantu terbaik di peringkat bawahan manusia. Masa berlalu dengan pantas. Ding Hao benar-benar tenggelam dalam kegembiraan bercucuk tanam. Dia seperti seorang peziarah yang gairah yang telah menumpukan hati dan jiwanya ke dalam penanaman. Dia merasakan kegembiraan yang tidak pernah dia rasai sebelum ini. Pada hari-hari berikutnya, semuanya tenang dan harmoni. Selain membersihkan kawasan sekitar kolam pembersih pedang setiap hari, Ding Hao menghabiskan sepanjang masanya untuk bercucuk tanam. Dia telah pun menguasai permainan pedang asas dan pedang silang pantas, dan juga sangat mengenali langkah menakjubkan. Ding Hao juga menemui beberapa petunjuk. Pemahamannya tentang permainan pedang adalah pantas, tetapi kadar penanaman gerak kaki dan mindanya kelihatan lebih perlahan. Namun, ia sudah berada pada tahap genius. Bagi salinan arahan pisau yang lusuh, Ding Hao masih belum mempunyai masa untuk mempraktikannya. Dia akan bercucuk tanam di dalamnya selepas dia secara rasmi memasuki sek yang mencari ilmu pedang. Masa berlalu dan dalam sekelip mata, kurang daripada 3 hari sebelum hari sek yang mencari ilmu pedang secara rasmi membuka pintunya untuk menerima murid. Sejak beberapa hari lalu, sebilangan besar anak muda mula muncul di pergunungan di bawah perlindungan keluarga dan pengawal mereka. Mereka mendaki bukit dan bersedia untuk mengambil ujian masuk sek yang mencari ilmu pedang. Sebagai mazhab manusia terbesar dalam radius 1000 batu, sek yang mencari ilmu pedang sangat menarik perhatian remaja itu. Upacara penerimaan murid tahunan sentiasa menjadi pertemuan besar. Sudah tentu, sukar untuk kanak-kanak biasa daripada keluarga miskin yang tinggal di penempatan manusia untuk datang. Kerana mereka perlu merentasi beberapa tumpuk tanah liar untuk sampai ke sini, dan ia amat berbahaya. Besar kemungkinan binatang buas di kawasan hutan boleh menelan anda dan mencerna anda ke dalam timbunan najis. Mereka daripada keluarga bangsawan dan anak-anak datuk bandar akan menyeberangi kawasan hutan yang berbahaya di bawah perlindungan pengawal mereka. Dan hanya mereka yang akan dapat tiba di gunung pencari ilmu pedang berhampiran sek pencari ilmu pedang dengan selamat. Terdapat pengecualian. Orang seperti Ding Hao, yang berasal dari keluarga miskin tetapi tinggal di hadapan pintu sek yang mencari ilmu pedang mempunyai kelebihan dari segi geografi.
Ia adalah hari yang indah dan cerah. Di pinggir gunung di sebelah kolam pembersih pedang, Ding Hao baru sahaja menyelesaikan satu set permainan pedang. Sejurus itu, di laluan pergunungan di kejauhan, bunyi padat kuku kuda bertekuk tiba-tiba kedengaran. Debu dan kotoran berterbangan di udara. Tidak lama kemudian, sepasukan kira-kira 20 atau 30 penunggang berbadan tegap yang memakai perisai cerah dan muka garang meluru keluar dari hutan sambil menjerit. Mereka berlari ke arah Ding Hao dengan kelajuan yang sangat laju dan tiba di tepi kolam pembersihan pedang dalam sekelip mata. Berhenti. Seorang pemuda kacak berusia kira-kira 13 tahun berdiri di hadapan. Dia menghulurkan tangannya dan melambai ke arah belakang. Semua penunggang mengetatkan pemerintahan mereka dan berhenti. Hei, anak muda, inikah tempat sek yang mencari ilmu pedang? Pemuda itu memandang Ding Hao dan melambai-lambai tanaman tunggangannya, bertanya dengan kuat dengan cara merendahkan. Betul, Ding Hao mengangguk. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, ramai orang telah datang untuk melawat pergunungan. Terdapat banyak orang yang lebih sombong daripada budak ini. Lebih-lebih lagi, penunggang ini kelihatan garang dan kuat. Mereka adalah orang yang telah menyaksikan pertumpahan darah dan kematian. Seorang lelaki tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya, dan tidak perlu membuat masalah dengan orang-orang ini. Kami telah mengembara sepanjang petang. Kita akan berehat sebentar di sini sebelum mendaki gunung. Pemuda tampan itu melompat dari kuda dan melemparkan kekangnya kepada seorang pahlawan di belakangnya. Dia berjalan pantas ke kolam pembersih pedang dan mencedok air jernih untuk mencuci muka. Dia ketawa dengan kuat dan berpaling, berkata, ini adalah tanah sek yang mencari ilmu pedang dan tidak ada raksasa di sini. Kami akhirnya boleh berehat. Chen Wu, sediakan kemah di sini buat sementara waktu. Sepupu Ruo, datang dan berehat dan bersihkan kotoran dari kamu. Lelaki tegap bermisai bernama Chen Wu bersetuju dengan lantang. Dia kemudian memerintahkan penunggang lain untuk mendirikan kemah dengan mudah. Seorang gadis cantik memakai gaun putih yang panjang dan bersih perlahan-lahan muncul dari orang ramai. Tiba-tiba, segala-galanya di sekelilingnya seperti hilang warna. Gadis itu berumur kira-kira 14 atau 15 tahun. Ia kelihatan seolah-olah matanya dilukis. Garis wajahnya sempurna, hidungnya indah, dan bibirnya merah jambu dan sangat menggoda. Kulitnya yang pucat seperti jade gemuk biri-biri dan ia mungkin pecah jika anda menyentuhnya. Rambutnya yang panjang sehitam dakwat dan dia kelihatan memikat kerana kontras dengan gaun putihnya. Ia kelihatan seolah-olah dia diselubungi cahaya putih tulen, dan kecantikannya sangat bersih seolah-olah hampir tidak nyata. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.